Tim. Terima kasih Delilah, salam sejahtera. Sabah mendapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan untuk melaksana pelbagai projek berskala kecil di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal berkata, peruntukan tersebut pada peringkat pengagihan ke setiap daerah bagi membolehkan pembangunan atau bantuan yang disalurkan dapat dinikmati rakyat secara sama rata. Menurut Datuk Seri Muhammad Syafiee, persetujuan penyaluran peruntukan tersebut hasil perbincangannya bersama Menteri Kewangan Lim Guan Eng dan Menteri Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Yang penting kepada kita bagi keutamaan tentang prasarana contohnya. Itu yang dah pun diperakui seperti yang diumumkan Yang Berhormat Menteri Kewangan. Contohnya jalan raya, itu diperlukan. Dengan adanya jalan raya yang lengkap, ini akan membolehkan hasil keluaran penduduk tempatan kampung-kampung sama ada sayur ikan mereka dapat sampai ke pasaran. Beliau menyatakan demikian dalam satu sidang media selepas mengumumkan calon DAP Vivian Wong yang akan bertanding pada pilihan raya kecil Parlimen Sandakan di Dewan Masyarakat Sandakan. Terdahulu, Datuk Seri Muhammad Syafiee bersama Lim Guan Eng hadir sebagai panel dalam sesi soal-jawab bersama masyarakat yang dipengerusikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Luyang, Pung Jin Ze. Dalam pada itu, Sabah melaksana pendekatan membincangkan secara terperinci mengenai pembangunan prasarana di negeri ini. Ia bagi memastikan pelaksanaan prasarana seperti bekalan elektrik, air serta bantuan-bantuan lain diberi keutamaan. Persediaan menghadapi Hari Penamaan Calon yang akan dijalankan di Dewan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa Sandakan esok mencapai 90%. Pengurus Pilihan Raya Kecil Parlimen P186 Sandakan Haji Muhammad Hamsan Haji Awang Supain berkata, persiapan termasuk kemudahan yang disediakan di dalam Dewan berkenaan selain lawatan yang sedang dilakukan oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Mohamed Elias Abu Bakar ke pusat-pusat pengundian. Menurut Haji Muhammad Hamsan, pihaknya menetapkan sebanyak 19 pusat mengundi biasa dan 2 pusat mengundi awal. Beliau menyatakan demikian ketika ditemu ramah dalam dialog di 4 di stesen radio Sandakan FM. Mengulas mengenai penjualan borang pencalonan, beliau berkata sehingga pukul 4 petang semalam sebanyak 26 borang pencalonan telah terjual. Jelasnya calon boleh melakukan semakan awal borang di Pejabat Pengurus Pilihan Raya Kecil bagi mengelak penolakan borang semasa Hari Penamaan Calon berlangsung Sabtu ini. Katanya esok tempoh sejam ditetapkan bermula pukul 9 pagi hingga 10 pagi untuk proses penghantaran dan menyemak borang-borang calon sebelum diumumkan selepas tempoh selesai. Hari mengundi awal akan berlangsung pada 7 Mei manakala hari mengundi berlangsung pada 11 Mei. Semua pihak termasuk kerajaan, badan bukan kerajaan, NGO dan pihak industri perlu bekerjasama sebagai sebuah pasukan untuk membangunkan sektor perindustrian di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Sabah, Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau berkata, usaha itu penting bagi meningkatkan sumbangan sektor industri kepada keluaran dalam negara kasar KDNK sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sabah. Menurut Datuk Seri Madius, ke arah itu semua pihak juga perlu bijak menggunakan teknologi dan sains untuk memulakan ekonomi sekunder yang dapat membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan kualiti hidup. Sebagai mengambil contoh, beliau berkata sisa buangan kelapa sawit di kilang-kilang sawit boleh digunakan semula untuk mengeluarkan produk-produk tertentu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu kehormat dan ahli panel dalam seminar bertajuk Responsible Economy for Malaysia, Sabah's Perspektif di Sandakan. Hadir sama pengerusi Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS Tan Sri Simon Sipaun. Seminar sehari anjuran IDS bersama Konrad Adenauer Stiftung dan Universiti Malaysia Sabah UMS ini antara lain bertujuan menyediakan platform perbincangan mengenai pembangunan ekonomi Sabah. Seramai 182 peserta terdiri daripada agensi jabatan kerajaan, NGO dan pelajar UMS menghadiri seminar ini.
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah giat mengadakan program tanggungjawab sosial korporat CSR di perkampungan terutama di kawasan luar bandar yang terletak jauh daripada balai bomba yang belum memiliki kemudahan paip air serta bergantung sepenuhnya kepada sumber air hujan dan air sungai. Terbaru, JBPM Sabah dengan kerjasama Persatuan Perlindungan Kebakaran Malaysia MFPA menyumbangkan pam air dan gelung hos kepada penduduk di Kampung Dudar Ulu, Kota Belud. Timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Haji Jaujan Sambakong, menyifatkan usaha itu adalah bertepatan dengan usaha kerajaan dalam memastikan rakyat di bandar maupun luar bandar tidak tercicir daripada arus pembangunan. Justru beliau berharap pemberian gelung hos dan pam air itu berupaya memberi kemudahan bekalan air bersih kepada penduduk setempat di samping membantu membekalkan kemudahan memadam api sekiranya berlaku kebakaran. Beliau juga akan meminta Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Iwan Benedict agar membuat lawatan ke kampung berkenaan untuk memastikan jalan raya dan bekalan elektrik diberikan kepada penduduk kampung terbabit. Pihak jabatan agensi seperti Bomba ini sudah memainkan peranan tanggungjawab untuk memastikan juga masyarakat di luar bandar ini mendapat pembelaan walaupun kemungkinan tidak keseluruhan tapi sekurang-kurangnya dapat mengurangkan bebanan mereka untuk mendapatkan air yang bersih. Beliau mengatakan demikian dalam sidang media selepas majlis penyerahan program CSR pemasangan kemudahan pam air dan gelung hos di Kampung Dudar Ulu, Kota Belud. Datuk Haji Jaujan turut meluluskan peruntukan berjumlah RM50,000 bagi menambah baik dan membeli kelengkapan Dewan Kampung terbabit. Terdahulu dalam ucapan pengarah JBPM Sabah, Kamarul Zaman Malik Abdullah menyeru penduduk kampung berkenaan melibatkan diri dalam program bomba komuniti bagi mengawal dan mencegah kebakaran sebelum ketibaan pasukan bomba di lokasi sekiranya berlaku kecemasan. Peristiwa Perang Dunia Kedua bukan sahaja mengingatkan kepada kekejaman peperangan, malah mewujudkan persahabatan dan hormat menghormati antara satu sama lain khususnya ketika menghadapi penderitaan dan penindasan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi Haji Abdal berkata, ia sekaligus menunjukkan kebaikan sesama manusia tanpa mengira risiko yang dihadapi mereka terlibat. Justru katanya hubungan kekuatan dan penghormatan yang wujud pada masa kesukaran itu wajar diteruskan sepanjang masa. Beliau berucap demikian pada sambutan Hari Anzac di Taman Peringatan Sandakan. Ucapan beliau dibacakan oleh Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Christina Liu. Hadir dalam majlis ini Timbalan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia, Michael Crowder, Menteri Belia dan Sukan Datuk Frankie Poon Ming Fung, Ahli Dewan Undangan Negeri Elopura Kelvin Chong Kit Kyun, Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Datuk Peter Hee Chang Lik serta ahli keluarga dan rakan-rakan tentera yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua. Terdahulu seramai 150 warga Australia termasuk 15 pelajar Camps International hadir dalam majlis makan malam sempena Hari Anzac 2019 di Sandakan Anjuran Lembaga Pelancongan Sabah dan MPS. Majlis turut diserikan dengan persembahan tarian kebudayaan. Kerajaan menggalakkan para petani di negeri ini mematuhi pelaksanaan peraturan penggredan, pembukusan dan pelabelan GPL bagi meningkatkan aspek keselamatan makanan sekaligus melonjakkan lagi kualiti pemasaran produk pertanian tempatan. Pembantu Menteri Pertanian dan Industri Makanan Negeri Dr. Daud Yusof berkata, para petani perlu mendaftar perusahaan mereka kepada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) serta jabatan dan agensi berkaitan bagi membolehkan produk pertanian dapat digrade dengan baik, dibungkus dengan selamat dan dilabel sempurna sebelum memasuki pasaran tempatan maupun antarabangsa. Menurut Dr. Daud, pemborong dan peruncit sayur-sayuran dan buah-buahan di Sabah juga diingatkan supaya melakukan pendekatan sama bagi membangunkan struktur pemasaran produk pertanian mempunyai standard lebih moden dan adil. Dengan adanya GPL ini saya keyakinan, itu yang penting, keyakinan bahawa hasil yang kita keluarkan itu selamat untuk dimakan oleh seluruh rakyat kita. Dan satu lagi perkara yang kita harus ingat,
bahawa dengan adanya pelabelan ini kan pengeluaran tempatan itu terjamin, dan kita tahu bahawa hasil yang kita keluarkan itu dapat diterima oleh antarabangsa. Dr. Daud ditemui pemberita selepas melancarkan seminar mematuhi peraturan GPL adalah tanggungjawab bersama dan melancarkan peraturan GPL peringkat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Seramai 200 petani menyertai program tersebut. Pelaksanaan peraturan GPL dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 Julai 2013 di Semenanjung, diikuti Sarawak Oktober tahun lalu dan Sabah berkuatkuasa semalam. Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dijangka akan menyerahkan satu modul baharu kepada kerajaan sebagai pendekatan dalam membendung masalah penagihan dadah di negara ini. Ketua Pengarah AADK Datuk Seri Zulkifli Abdullah berkata pewujudan modul itu sejajar usaha pihaknya dalam menangani masalah tersebut. Menurut Datuk Seri Zulkifli, ketika ini pihaknya dalam proses perjumpaan bersama pegawai AADK, badan bukan kerajaan NGO serta agensi kerajaan bagi mendapat input untuk dimuatkan dalam modul berkenaan. Kita ada dasar dadah negara. Dasar negara tidak berubah. Tetapi saya lihat isunya sekarang ini lebih kepada pendekatan. Pendekatan yang mungkin tidak begitu mantaplah dari segi pelaksanaannya lah. Jadi kita nak lihat keseimbangan fokusnya mungkin berbeza. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Jelajah Kesedaran Bahaya Dadah dan konvoi promosi regata Lepa Jubli Perak 2019 di Taman Murni di Sandakan. Dalam perkembangan berkaitan, beliau berkata harga dadah yang murah dan permintaan yang tinggi di negara ini punca usaha menangani masalah penagihan dadah sukar dibendung. Bagaimanapun katanya, masalah dadah di negara ini masih terkawal dengan jumlah penduduk yang terlibat dalam penagihan dadah hanya 0.5% berbanding negara-negara lain yang mencapai 2%. Ketika ini, Sabah hanya merekodkan 0.3% jumlah penduduk terjebak penagihan dadah, dengan Sandakan merupakan daerah ketiga mencatat jumlah penagihan dadah tertinggi selepas Kota Kinabalu dan Tawau. Yayasan Nur Jauhar YNJ terus komited menganjurkan lebih banyak program amal dalam usaha membantu golongan yang memerlukan di negeri ini. Penasihat YNJ, Tuan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni berkata, pihaknya akan sentiasa mengadakan pelbagai aktiviti amal bagi membantu golongan memerlukan termasuk mualaf, asnaf, fakir miskin, anak yatim dan orang kurang upaya OKU. Sejak ditubuhkan pada Januari 2012, yayasan berkenaan sudah mengadakan pelbagai program amal di seluruh negeri bagi membantu masyarakat kurang bernasib baik. Tuan Haja Nurlida yang juga isteri Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin berkata demikian dalam program ziarah kasih Yayasan Nur Jauhar ke daerah Kunak di Dewan Seri Kunak. Hadir sama pembantu Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga Wakil Rakyat Kunak, Nur Azlina Arif. Beliau turut meminta syarikat korporat maupun orang perseorangan yang berkemampuan turun padang untuk sama-sama menyampaikan sumbangan serupa yang dilakukan oleh YNJ. Sempena program ini, seramai 178 penerima terdiri daripada golongan asnaf dan fakir miskin sekitar daerah Kunak menerima sumbangan berupa wang tunai. Sekian berita dari Sabah pagi ini, kembali kepada Delailah di Angkasa Puri.